Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri pada kita, masih lagi berikan pada kita kesempatan untuk kita meneruskan hayat keduniaan kita ini, yang mana dengan satu kefahaman dalam diri kita, hayat dunia kita ini merupakan modal yang paling besar dan yang terpenting yang akan menentukan bagaimana kehidupan, corak warna, corak bentuk kehidupan kita di akhirat nanti, di barzah kita macam mana, di mahsyar kita macam mana, di mizan kita, sirat, seterusnya. Antara kita ni akan selamat daripada neraka Allah dan juga kita masuk dalam syurga Allah. Ia bergantung kepada sejauh mana kita jalani kehidupan kita di dunia ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah surau An-Nur Bandar Puteri, alhamdulillah, kita syukur juga dapat kita teruskan program ataupun majlis muzakarah ilmu kita ini, walaupun dah setahun dah kot dah keadaan kita macam ni. Semoga ini semua Allah pandang, Allah Subhanahu Wa Taala pandang, Allah terima, Allah jadikan ini semua adalah asbab untuk kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kitab kita ni, insya-Allah kita dah masuk kepada bab baru, iaitu bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Ni dah masuk bab lain dah ni. Jadi masya-Allah dah 86 muka surat. 86 dah ni. Kalau 86 ni tak lama lah. Sebab kitab kita ni hanya ada 100 muka surat. Ni bab ketujuh. Dan dalam kitab yang ketiga ini, iaitu bab-bab berkenaan dengan sifat-sifat yang disukai, yang mahmudah ini, maka dia terkandung ada 10 bab kerana ada 10 sifat. Jadi di sini insya-Allah kita dah masuk bab yang ketujuh, iaitu pada menyatakan tawakal. Jadi tawakal ini dah jadi bahasa Melayu jugalah. Kan, kita pun orang Melayu kata tawakal. Ya, tawakal. Mudahlah sikit kot. Macam sabar lah juga. Sabar ni pun dah jadi bahasa Melayu. Cuma sejauh mana ketepatan kita faham tak faham, ataupun ketepatan untuk nenek kita memasukkan perkataan tawakal tu ke dalam bahasa Melayu, kita tak tahulah. Nanti kita akan tengok. Sebab kadang-kadang ada bahasanya yang untuk nenek kita dulu setelah terima Islam, yang mereka ambil jadikan daripada bahasa Arab ataupun istilah-istilah agama itu menjadi istilah dalam penggunaan harian. Seperti contoh ikhtiar. Kita kata ikhtiar. Selalu saya bagi contoh lah kan. Kita ni kalau kita kata ikhtiar ni maksudnya berusaha. Kita kena ikhtiar ni macam mana pun. Kita kena ikhtiar ni macam mana pun. Maksudnya bila kita cakap macam tu, maknanya kita kena, ni kena usaha, kok mana pun kita kena buat. Tapi perkataan ikhtiar ini ia asal bahasa Arab. Ikhtiar ini bahasa Arab bukan maksud usaha. Ikhtiar dalam bahasa Arab dia maksud pilihan, buat pilihan. Jadi kalau orang Arab, kalau dia dengar kita kata kita kena buat ikhtiar, kita kena ikhtiar lah macam mana pun, maksud dia kena buat pilihan. Kan? Sebab tu ikhtiar ni ada hubungan dengan istikharah. Baik. Jadi dalam kes kita hari ni ialah perkataan tawakal. Tawakal.
Jadi tawakal ini asalnya memang dalam bahasa daripada bahasa Arab, kemudian telah diserap oleh tok nenek kita ke dalam bahasa Melayu kita. Jadi kita sekarang ni kita nak tengok apakah definisi tawakal ini yang telah dibahaskan, disimpulkan oleh para alim ulama. Jadi kata pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, kata musannif kita, pengarang kita, ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu, ini definisi dia selalu macam tu. Dia apa-apa pun dalam kita belajar fiqh ke, kita belajar apa ke, bila bertemu dengan beberapa istilah, sebelum kita nak bahas lebih lanjut, kita kena ada definisi dulu. Samalah kalau buat tesis pun macam tu juga kan. Apa-apa hal kita kena ada bahagian definisi, bahagian terminologi. Sebab apa? Kalau kita salah faham, lepas tu kita bahas atas benda yang kita dah salah faham, habislah kan. Jadi sekarang ni apa kata pengarang kita? Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala. Jadi maksud tawakal ini, kata pengarang kita, ialah percaya kepada Allah Ta'ala. Jadi tawakal ni, dia kalau nak lebih ni, ialah macam ni. Maksud tawakal ni ialah pertama sekali mempercayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga menyerahkan. Ada tiga tu. Meyakini, mempercayakan, menyerahkan. Mewakilkan tu. Mewakilkan. Maksud mewakilkan tu. Menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan. Perkataan wakil ni pun dia ada kena mengena dengan tawakal. Asal dalam bahasa Arab ni, wakala ni maknanya wakil ini, dia ada kena mengena dengan perkataan tawakal. Bahasa Melayu pun dah panggil wakil kan. Wakil ni apa dia? Kita kata wakil lah, diwakili oleh. Diwakili. Maksudnya kita mempercayakan orang itu bagi pihak kita. Itu maksud wakil. Kalau ikutkan yang sebenarnya, ada tiga ni lah. Meyakini, mempercayakan, dan kita menyerahkan, mewakilkan, menyerahkan satu-satu perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini apa yang dikatakan sebagai ini ialah kita percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin. Jadi yakin inilah yang menjadi bahasan dia. Kita percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawasanya qadanya lulus ia, dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya, daripada makanan dan minuman dan pakaian, dan memelihara diri daripada seteru seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini yang pertama, panjang ni dia punya huraian ataupun takrif dia. Maksud dia apa dia kata sini? Yang pertama sekali, elemen pertama bila kita bercakap tentang tawakal ialah kita hendaklah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayakan Allah Taala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia yang kita nak yakin sangat? Bahawasanya Allah Ta'ala itu pertama sekali kita nak confident dengan dia lah. Itu maksud meyakini, mempercayakan. Kita betul-betul yakin, percaya Allah Ta'ala itu maha sempurna, Allah Subhanahu Ta'ala itu maha kuasa. Kalau kita tak ada keyakinan ini, maka tawakal tak akan datang. Ini elemen pertama tau. Dia elemen pertama. Dia macam masuk Islam juga, syahadah. Kalimah syahadah ni bukan setakat asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua elemen. Jadi sekarang ni kita mula-mula sekali ialah kita nak mempercayakan dengan Allah Ta'ala ini dengan segala kesempurnaan dia, segala kemuliaan dia, segala kekuatan dia, segala kekuasaan dia. Ini kita nak percaya pada Allah dan yakin. Hasil daripada percaya dengan sifat Allah yang sangat pun sempurna ini ialah datangnya yakin
bahawa qadanya lulus. Apa yang ditakdirkan, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti akan berlaku, lulus. Maksudnya pasti jadi. Tak ada satu orang, tidak ada satu makhluk, tidak ada satu benda, tidak ada satu keadaan yang boleh mengubah, menghalang. Bukan setakat menghalang, nak ubah pun tak boleh. Kan? Apa yang telah dikehendaki oleh Allah, apa yang telah diqadakkan, yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti akan berlaku, lulus akan ia. Luluslah. Maksud lulus maknanya pasti akan berlaku. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya muka Subhanahu Wa Taala, asas kepada tawakal ialah sejauh mana keyakinan kita pada Allah. Bahawasanya pertama sekali Allah itu maha kuasa. Allah yang paling kuasa. Yang kedua, Allah mengetahui. Kalau dia hebat, kuasa, tapi dia ada benda yang boleh tersembunyi pada dia pun, itu satu kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Jadi itu yang kita kena faham sungguh-sungguhlah tentang perkara ni. Barulah kita ni pun boleh. Kalau kita tak yakin, kita tak dapat bina yakin yang betul ini dengan Allah, dengan kudrat Allah, dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, maka susah. Kita tak akan dapat tawakal yang betul. Contoh, pernah Nabi SAW bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia naik apa dia? Naik keldai. Naik keldai. Naik keldai tu. Tengah-tengah longgang naik keldai. Sayyidina Abbas ni, Sayyidina Abdullah bin Abbas membonceng bersama Nabi SAW. Pada masa tu Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi SAW, dia kecil lagi, masih kanak-kanak ataupun kanak-kanak baru nak besar kan. Maka Nabi SAW kata, ya gulam, sambil-sambil naik keldai ni, Nabi SAW kata apa? Ya gulam, wahai anak, wahai budak, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajar kamu beberapa perkataan, beberapa perkara. Apa dia? Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah bersama kamu. Kan? Allah di hadapan kamu, Allah akan backup kamu. Jadi ini kefahaman yang Rasulullah SAW telah terapkan kepada seorang kanak-kanak. Bila ada peluang berjumpa walaupun dengan seorang kanak-kanak, Nabi SAW tetap bawa keyakinan yang sempurna. Ajarkan, inilah keyakinan tauhid, akidah yang kamu kena pegang. Wahai budak, dia kata, gulam, wahai budak, ihfazillah, kamu jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan jaga kamu. Maknanya yakin sungguh-sungguh Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha besar, Allah yang maha menentukan, Allah yang maha melakukan segala-galanya, itu akan jaga kamu. Dengan syarat kamu jaga dia. Wah, kata tadi hebat, kenapa kita kena jaga dia? Maksud jaga Allah di sini ialah, kalau kita tengok syarah-syarah hadis mengatakan, maksud jaga Allah ialah kita jaga segala titah-titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga hukum Allah, kita jaga perintah-perintah Allah, maka dengan penuh keyakinan pada Allah. Maka jika kita jaga perintah-perintah ini, Allah akan jaga kita. Ihfazillah tajidhu tujaha, kamu jaga Allah, Allah akan di hadapan kamu. Kalau kita nak Allah ni jadi bodyguard kita, Allah ni jadi pembantu kita, pengawal kita, pemelihara kita, penjaga kita, backup kita, yang akan sentiasa tolong kita, maka kita jagalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW sambung lagi, Iza sa'alta fas'alillah, bila kamu nak minta sesuatu wahai budak, minta dengan Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Ini yang Nabi SAW ajar kepada seorang budak. Nak bagi tahu apakah yang dia kata, macam mana datang tawakal itu, ialah bila kita benar-benar yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
kita yakin dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa Nabi SAW bagi tahu lagi? Fa'lam, ketahuilah wahai budak, law istama'atil ummah, kalaulah seluruh umat ini berkumpul, an yanfa'uka bi syai'in, kerana mereka nak bagi kamu satu manfaat dengan satu-satu perkara, kerana mereka nak bagi manfaat kepada kamu dengan satu-satu perkara. Semua berkumpul, semua manusia ni berkumpul semua nak bagi kamu satu manfaat. Lam yanfa'uk, kata Nabi SAW, sekali-kali mereka tak akan dapat bagi manfaat. Illa ma kataballahu laka, illa ma katabahullahu laka, melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tuliskan bagi engkau. Jadi Nabi sambung lagi, wala in istama'u, kalau mereka ni semua berkumpul pula, an yadurruk bi syai'in, an yadurruka bi syai'in, mereka ni semua berkumpul pula nak bagi mudarat pada kamu dengan satu-satu perkara. Tadi nak bagi manfaat, ini nak bagi mudarat pula, nak buat tak elok pada kamu, nak sampaikan keburukan kepada kamu. An yadurruk, memudaratkan kamu. Mereka ni semua berkumpul nak bagi mudarat pada kamu. An yadurruk, untuk beri mudarat pada kamu. Lam yadurruk, mereka tak akan dapat sekali-kali bagi mudarat. Illa ma katabahu Allahu alaik, melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tuliskan ke atas engkau. Maknanya ini adalah satu penegasan daripada Nabi SAW pada seorang budak. Nabi SAW ajar akidah, ajar tauhid, ajar iman, yakin yang sahih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kamu nak minta sesuatu, minta hanya dengan Allah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Dah kan, kalau hadis Tirmizi, Nabi SAW bagi tahu, kamu hendaklah selalu minta dengan Allah, berdoa, minta dengan Allah. Walaupun hanya sekadar untuk mendapatkan secubit garam, ataupun untuk membetulkan tali kasut yang putus. Itu pun kita kena minta dengan Allah. Itu pun kita kena doa, minta dengan Allah. Doa ni maksud dia minta. Kan? Itu pun kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai macam tu. Wa iza sta'inta fasta'in billah, bila kamu nak minta tolong, ada apa hal nak minta tolong, minta tolong dengan Allah dulu. Cari Allah. Ini keyakinan pada Allah dengan kebesaran Allah. Sebab apa? Yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat hanya Allah. Ini yang Nabi SAW kata, fa'lam, ketahui. Lawish tama'atil ummah, kalau semua umat ini berkumpul, an yanfa'uka bi syai'in, nak bagi kamu satu manfaat dengan satu-satu perkara, lam yanfa'uk, sekali-kali mereka tak akan dapat bagi manfaat. Illa ma katabahu Allahu laka, melainkan apa yang Allah Ta'ala tuliskan bagi kamu. Tetapi dan begitu juga, wala in istama'u, kalau mereka ni pula semua berkumpul nak bagi kamu mudarat dengan satu-satu perkara, lam yadurruk, maka sama sekali tak akan dapat bagi mudarat, melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan ke atas kamu. Manfaat, mudarat ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Apa yang Allah kehendaki sahaja akan terjadi. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki itu saja yang terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki sama sekali tidak akan terjadi. Yakin yang sempurna kita kena ada dalam hati kita tentang perkara ni. Barulah kita ini benar-benar akan dapat bertawakal pada Allah. Dalam masa yang sama kita juga meyakini Allah itu maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau satu orang ni dia power, hebat, satu negara ni semua dia kontrol, dia paling kuasa, tapi dia tak tahu hal kita, sama juga, tak ada banyak sangat manfaatnya.
Tapi kalau satu orang ni, dia tahu hal kita, dia tahu kita ni susah, tahu kita ni, tapi dia sendiri pun susah, dia pun sendiri pun tak ada daya, pun tak ada manfaat juga. Macam mana kita nak meyakini dia, kita nak percayakan, nak serahkan urusan kita, nak berharap, bergantung harap pada dia, tak dapat juga. Jadi di sini kita yang dimasukkan tawakal, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bahawasanya percaya dengan Allah Ta'ala, kita percaya sungguh-sungguh dengan Allah. Percaya yang apa tu? Percaya dengan segala kudrat dan iradat Allah. Satu helai daun pun tak akan gugur, melainkan hanya dengan izin Allah. Kan? Ini kita kena dengar hari-hari, kita kena cakap hari-hari sampai masuk dalam hati kita. Dengar cakap, dengar cakap, dengar cakap, fikir, dengar cakap, fikir, supaya benda ni masuk dalam hati kita. Jadi ini elemen pertama daripada tawakal. Keyakinan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan segala kudrat dia, dengan kehebatan dia, dengan kemampuan Allah, kuasanya Allah Ta'ala, maha kuasa dia. Maha tu, maha kuasa. Dan apa yang Allah Ta'ala kuasa, kehendak Allah Ta'ala itu, ketentuan dia, keputusan dia, pasti lulus. Maknanya dia kata lulus, apa maksud lulus? Iaitu pasti akan terlaksana. Pasti akan berjaya dilaksanakan. Pasti akan memberikan kesan sebagaimana yang Allah kehendaki. Hari ni kalau katalah contoh satu orang bapa dengan anak, bapak ni nak sangat anak dia SPM straight A, itu bapak dia tak boleh nak bantu sangat. Dia bolehlah bantu anak dia, hantar tuition, hantar ni, hantar beli buku, beli nota, mungkin panggil tutor pula datang yang mampu kan, sebab nak bantu anak dia. Tapi bapak ni dia terhad, kuasa dia terhad. Maka macam tu juga dengan perkara lain, makhluk lain. Tapi kalau Allah Subhanahu Taala nak bantu, tak ada satu orang boleh halang. Dan apa yang Allah putuskan, itu yang akan terjadi. Tak berubah, walaupun 1 inci pun tak akan berubah. Bahkan kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, dalam tafsir Ibn Kathir pun ada sebut, macam mana air hujan tu, kalau kita tengok air hujan kan, air hujan tu, hujan tu kita nampak. Kalau kita zoomkan air hujan tu, kita akan tengok rupanya air hujan tu walaupun lebat ke, nampak macam mencurah gitu, sebenarnya ia adalah hasil himpunan titik-titik air. Kalau kita zoomkan dan slow motion kan air hujan ni, rupanya dia titik-titik, dia jatuh tu sebiji, sebulat jatuh kan. Nabi SAW kata, bagi setiap titik air ini ada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga, yang daripada dia jatuh sampai ke bumi ni, malaikat ini akan pastikan air ini hanya jatuh di tempat yang Allah Ta'ala kehendaki dia jatuh. Dia tak akan timpa apa-apa tempat, dia tak akan jatuh di mana-mana, melainkan apa yang Allah Ta'ala putuskan jatuh, tempat dia jatuh. Every drop, setiap titik daripada hujan. Begitu sekali pentadbiran Allah, begitu sekali ilmu Allah, begitu sekali keputusan-keputusan yang Allah lakukan setiap hari, setiap masa. Sebab tu ada ayat Quran kata Allah Ta'ala ini setiap masa dalam keadaan sibuk dengan pentadbiran dia. Sebab apa? Allah Maha Kuasa dan Allah yang takbirkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lah Rabb yang mencipta dan mentadbir segala alam ini, seluruh alam ini. Kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, alamin itu ada pendapat yang mengatakan 80,000 alam ada. Semua dalam pentadbiran Allah. Ni setiap biji hujan yang jatuh, setiap butir hujan yang jatuh, ini pun Allah tadbir. Daripada dia mula jatuh sampailah di mana dia landing tu kan. Dia menimpa kat mana, daun, menimpa tanah, batu, kayu, orang, semua ini ada malaikat yang mewakili. Sebab tu antara waktu yang paling kita mustajab doa ialah semasa hujan. Kerana semasa hujan ni malaikat begitu banyak turun bersama. Setiap kali hujan turun, air hujan turun ni, malaikat datang bersama. Jadi kita ambil lah peluang untuk doa yang elok-elok pada masa tu. Jangan marah hujan.
Sebab apa dia tak akan turun melainkan hanya kehendak Allah. Tak ada satu titik pun akan jatuh ke bumi ni melainkan hanya dengan kehendak Allah. Banyak ke sikit, lebat ke, renyai ke, semua hanya dengan kehendak Allah. Dan setiap titik air ini ada malaikat yang mengiringi dia. Ini kita boleh baca dalam tafsir Ibn Kathir. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Subhanahu Taala, itu elemen pertama bila kita bercakap tentang tawakal. Maksud tawakal ni kita nak mempercayakan Allah, kita nak menyerahkan kepada Allah, kita nak mewakilkan satu perkara ini kepada Allah. Itu maksud tawakal. Jadi kita nak percaya, mestilah kita percaya dengan orang yang kita yakini mampu. Kemampuan ini hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah Ta'ala kata jadi macam ni, dia tetap akan jadi. Tak ada satu orang boleh pergi, tak payahlah jadi gini, jadi lain lah. Tak boleh. Allah saja yang boleh buat keputusan. Itu perkara elemen pertama yang pengarang kita kata yakin bahawasanya qada'nya, yakni qada' Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah itu putus ia. Maknanya pasti akan berlaku. Lulus ia, pasti akan berlaku. Dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tawakal tadi, elemen yang pertama tadi mesti disertai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan apa, percaya dengan apa, dan yakin dengan apa dia? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita kena percaya sungguh dengan Allah Ta'ala, dengan segala kesempurnaan, dengan segala kemampuan, dengan segala kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah kita kena yakin dan mengikuti akan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ambil yang bahagian pertama saja, ini silap-silap kita boleh jadi sesat. Nabi SAW pulang daripada satu kita kata jemaah, baginda Nabi SAW keluar dengan para sahabat Nabi SAW sampai satu tempat berehat, satu tengah hari lah berehat. Jadi Nabi pergi pada satu pokok, lepas solat apa semua Nabi baring. Masa Nabi baring ni, satu orang musuh telah datang, dia telah ambil pedang Nabi SAW dan dia telah kejutkan Nabi. Wahai Muhammad, bangun. Sekarang ni siapa yang boleh selamatkan kamu? Sekarang pedang dah kat leher kan. Apa kata Nabi SAW? Dengan tenang Nabi SAW, dengan mantap Nabi SAW kata apa? Allah boleh selamatkan aku. Pada masa tu juga kan, terjatuh pedang daripada tangan musuh tadi. Nabi terus ambil pedang tu dan Nabi telah acukan pada dia. Sekarang siapa yang boleh selamatkan kamu? Jadi sahabat bila dengar kecoh-kecoh datang, tengok Rasulullah dah macam tu kan. Jadi nak bagi tahu di sini Nabi SAW ceritakan apa yang berlaku. Nabi SAW nak begitu sekali yakin, tawakal Nabi SAW pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi kebergantungan kita pada Allah. Dan dalam masa yang sama kita kena yakin dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut. Macam mana yang kata kena ikut? Dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya. Apa yang mesti kita buat, kita kena buat. Sebab apa? Yang bahagian pertama itu ialah dari segi keyakinan kita. Maknanya kita bersifat yakin dengan Allah dan kita menyerahkan pada Allah, tawakal kepada Allah, kita berserah kepada Allah. Apa-apa kita wakilkan Allah Ta'ala lah untuk menyempurnakannya. Sebab kita tahu tak ada orang yang boleh bantu kita pun kecuali Allah. Dan dalam masa yang sama kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Berusaha. Contoh dalam peperangan Uhud. Nabi dah mesyuarat, akhirnya keputusan ialah bukan bertahan di Madinah, tapi kita akan bertempur ataupun beradab dengan musuh-musuh yang sedang menuju ke Madinah ini di luar Madinah. Jadi untuk kita nak control lah any damage kan? Sebab kalau perang dalam Madinah banyak benda akan rosak kat Madinah dan terancam. Jadi perang di luar Madinah. Akhirnya itulah berlaku perang Uhud. Nabi SAW pada masa itu telah pakai dua
2 lapis baju perang, baju besi, baju lapis, baju perang dia. Ini sunnah Nabi SAW, berusaha. Usaha tu tetap buat. Walaupun Nabi lah orang yang paling yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW lah orang yang paling yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yakin pada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal pada Allah Taala, itu tidak menidakkan usaha. Ini sunnah Nabi SAW. Tidak menidakkan usaha. Yakin satu perkara, tetapi usaha ini juga adalah sunnah Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin dengan perintah Allah, kita kena buat. Apa yang terdaya, yang terbaik, yang termampu, yang kita boleh rancang, yang kita boleh usahakan, buat. Tapi hati kita tetap hanya serahkan pada Allah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Apa dia usaha tadi yang tak dapat tiada daripadanya, yang mesti juga kita dapat macam mana pun. Daripada apa? Contohnya berkenaan makanan. Lapar kena makan lah. Tapi kita yakin Allah saja yang boleh bagi kenyang. Kita lapar, kita makan. Tapi hati kita hanya yakin pada Allah saja yang boleh bagi kenyang. Faham? Dia bukan Allah itu kuasa bagi kenyang, tapi kita kena makan. Itu salah. Nampak macam sama. Cuba dengar betul-betul ni tuan-tuan, perempuan. Kita lapar, kita kena makan. Tapi yang boleh bagi kenyang hanya Allah. Ini betul. Yang tak betul ialah Allah tu kuasa, Allah boleh bagi kenyang, tapi kita kena makan. Lain. Tapi kat sini ni, nafi dia tu, dia menafikan, mengtapikan tu tak betul. Satu adalah yakin yang sahih, satu adalah yakin yang rosak. Saya ulang lagi sekali, bagi clear betul-betul. Allah, kita lapar, kita makan. Bila kita lapar, kita kena makan, kerana itu usaha yang Allah Ta'ala suruh. Tapi yang boleh mengenyangkan hanya Allah. Kita kena yakin sungguh-sungguh yang boleh mengenyangkan hanya Allah. Sakit, kita makan ubat, kita mendapatkan rawatan, tapi yang boleh menyembuhkan hanya Allah. Yang tak betulnya macam ni. Allah itu boleh menyembuhkan, tapi kita kena makan ubat lah. Allah itulah yang boleh mengenyangkan, tapi kita kena makan lah. Itu tak betul. Sebab kita menghadkan mutlaknya kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita ni kena yakin sungguh-sungguh. Tetapi dalam masa yang sama, berdasarkan sunnah Nabi SAW, kita melakukan apa saja usaha yang sepatutnya dilakukan. Daripada makanan dan minuman, dahaga. Kita dahaga, kita minum air. Tapi yang boleh hilangkan dahaga hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Allah Ta'ala boleh hilangkan dahaga, tapi kita kena minum air lah dulu. Tak semestinya. Sebab Allah Ta'ala boleh buat satu perkara mengikut mengikut hukum alam ni, atau menyalahi hukum alam, atau tanpa hukum alam. Kan? Satu orang lelaki perempuan kahwin dapat anak, itu hukum alam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat menyalahi hukum alam. Siti Maryam dapat Nabi Isa tanpa suami, tanpa bersama mana-mana lelaki. Menyalahi hukum alam. Ataupun tanpa hukum alam. Nabi Adam AS, bapa tak ada, mak pun tak ada, tak payah apa-apa, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh jadikan Adam AS. Menyalahi hukum alam. Kan? Tanpa hukum, sama ada mengikuti asbab, menyalahi asbab, atau tanpa asbab, Allah boleh buat. Dan apa lagi? Dan pakaian. Pakaian. Sejuk, panas, kita pakai pakaian yang sesuai lah. Dan memelihara diri daripada seteru. Apa saja kita jaga, usahakan untuk, macam Nabi SAW pakai 2 lapis baju. Bukan Nabi tak yakin pada Allah, tapi itu adalah usaha yang perlu dibuat. Perintah Allah untuk jaga diri kita. Kan? Perintah Allah untuk jaga diri kita. Apa lagi?
seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihimussalatu wassalam. Para anbiya alaihimussalatu wassalam semua buat benda macam tu. Jadi inilah yang dikatakan tawakal. Jadi tawakal itu ada dua perkara sebenarnya. Kalau buat satu saja tak betul. Yang pertama, yakin, ini kerja hati. Yang kedua, usaha. Ikut sunnah Nabi SAW, kita usaha. Itu kerja badan. Dua-dua ni kena ada. Kalau satu orang ni, aku tak nak gerak, tak nak apa, nak tawakal je. Nak makan tapi nak tawakal je. Itu tak betul. Sebab itu bukan ikut sunnah Nabi SAW. Allah boleh buat saja. Bani Israel pun Allah boleh bagi makan daripada langit. Kan? Manna wa salwa turun. Tapi itu adalah kehendak Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak buat. Nabi Uzai mati 100 tahun. Nama Ashabul Kahfi 309 tahun. Kan? Tak ada masalah, Allah boleh buat je. Tapi ya di sini yang kita nak yakin kemutlakan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama ialah kita nak yakin kita nak hendaklah berusaha sebagai mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bukan setakat Rasulullah, seluruh para anbiya alaihissalatu wassalam. Kita boleh baca dalam Al-Quranul Karim, Allah cerita kehidupan mereka, perjuangan mereka, apa yang mereka buat. Semua ini adalah menjadi satu pengajaran, sebagai satu silibus untuk kita benar-benar faham apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada kita. Dia Alhamdulillah, kita berhentilah dekat dengan sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi berdasarkan apa yang diertikan sebagai tawakal itu, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik untuk kita benar-benar faham apa yang kita bincangkan ini. Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amal, dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.